أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan, dalam peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uf, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik, mematuhi perintahnya, maka sungguhnya ia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada kerabatmu, orang-orang miskin, serta orang musafir, akan hak mereka masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itulah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sedang penonton sama ada di masjid ini dan juga sedang penonton di rumah apa khabar semua? Alhamdulillah nampak ceria je pagi ni ya. Maklumlah pagi ya, dan alhamdulillah semua dah pakai sarapan pagi ya. Ada bekas sarapan pagi makna pukul 7.30. Maknanya kita bersahur, alhamdulillah dapat berkat daripada Allah ya. So pada pagi ini kita sambung semula tajuk tentang persoalan ibulah syurga. Ya, semalam saya menjanjikan tentang bagaimana anak tangga yang ketiga, ingat tak? Ya, mungkin saya menonton tak sabar. Ya, SMS kata ustaz jangan lupa tahu kata dia ya. Nombor 3 punya tangga. Ya. Jadi alhamdulillah sedang penonton sekalian, saya rasa seronok, saya rasa terhibur dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana tidak lain tidak bukan kita berada dalam satu taman-taman daripada syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut tuan-tuan, Allah akan berikan ini salah satu saksi kepada kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada persoalan yakni ibulah syurga. Ya, ayat-ayat tadi saya bacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik berat, mengambil berat persoalan bagaimana yang dikatakan namanya seorang ibu. Ya, Allah berpesan, Allah perintah. Ya, sebab tu ada ulama kata alla ta'budu illa iyyahu. Ya, Allah perintah jangan kamu sesekali berani nak mempersekutukan Allah. Malah kita baca ayat kan tentang berkaitan kalimah ibu. Makna jangan sesekali kamu ingin nak mensyirikkan Allah, nak menduakan Allah. Dan seterusnya Allah pesan, banyak surah Nisa pun ada, iaitu lepas saja Allah dan Rasul, maka di sana ada wabil walidaini ihsana, maka dengan kedua ibu bapamu maka berbuat baiklah dengan mereka. Ya, sebab tu Allah bagi tahu cara-cara dia. Bila kamu emak kamu atau ayah kamu, yang ni mak especially-nya, yang mereka sudah dalam keadaan mereka dah tua dan duduk dengan kamu pula, macam semalam soalan, duduk dengan kamu, kamu kena jaga dia dan sebagainya, maka doa banyak-banyak dekat mak. Rabbirhamhuma. Every day kena doa dekat mak ayah. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Tuhan kami, sayangilah ibu bapa kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Tengok, saya ingat lagi apa cerita semalam. Bagaimana Nabi pijak tangga yang terakhir. Riwayat dia ada yang kata yang pertama, yang hak pertama jadi nombor 3, tak apa. Yang penting isi kandungannya sama. Yang ketiga, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, malaikat kata dekat Nabi, Nabi amin atas member, atas tangga member, belum baca khutbah, sahabat-sahabat dah tercengang. Apa kata Nabi di tangga yang ketiga? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, malanglah umatmu yang masih ada ayah dan ibu, tetapi mereka tak boleh masuk dalam syurga kerana mereka adalah anak durhaka. Ya, ni tengok ramai angkat tangan dah ni. Masya Allah, nak tanya dah ya. Tajuk pun tanya lu ustaz, kan? Bukan saya tak bercakap seorang-seorang, kan? Ada tanya, silakan. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya Salam. Puan Yati kelahiran Terengganu, menetap di Shah Alam, Masjid Shah 8. Beruntungnya Ustaz, orang yang masih mempunyai ibu dan bapa hidup sehingga sekarang. Tapi bagaimanakah saya yang meninggalnya ibu ketika melahirkan saya? Apakah kedudukan saya Ustaz? Assalamualaikum. Terima kasih. Kedudukannya di Shah Alam lah ya. Kalau dari malaikat, minta ibu yang marah ya, gurau. Ustaz dia orang serius ni buat main-main pula. Ya, kedudukan masih di Shah Alam ya ni. Jadi nak cerita pada dia, memang saya kita bayar gini. Bila Nabi dilahirkan, ayahnya sudah meninggal dunia.
ketika Nabi masih kecil, ibu pula pergi menghadap rahmat ilahi. Maknanya Nabi macam biasa, Nabi makin kuat, Nabi makin hebat. Ya, apa nak buat? Iaitu doa. Yang paling banyak doa. Dan ingat, kadang-kadang Allah uji pula dengan ibu kepada suami. Ada kan? Ibu suami. Maka anggaplah ibu suami itu adalah macam ibu sendiri. Memang macam itu dah. Maka sayangilah ibu. Okey, adik-beradik mak ada tak? Adik-beradik mak kita ada tak? Ada. Makcik, mak long, mak ngah, mak ndak, mak ndek pun ada. Ada tak? Ada. Maka sayangilah makcik-makcik kita. Oh, makciknya tak ada, Ustaz, sebab dah meninggal. Ya, okey, meninggal. Ada tak nenek saudara? Ada. Ada tak sepupu keturunan mak? Ada. Berbuat baiklah dengan mereka. Senang, very easy. Ya, memanglah terasa sebut tadi, saya pun bila tengok sejarah Nabi, Nabi tak adalah berduka cita. Dan Nabi juga bukan bersuka cita mak dia tiada. Tapi Nabi tengok ya, anak Nabi ni orang yang baik. Allahu Akbar. Dapat anak tengok mengaji Quran. Allahu Akbar. Dapat anak-anak dara nak gadis mengaji Quran. Masya Allah. Kalau mak meninggal pun murtah kata dalam bahasa Arab ya. Itu bagi contoh dia. Itu antara dia. Maknanya kita kena pastikan kalau boleh. Ya, apa yang kita buat tadi ni. Doa terang-terang kita baca. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya, tapi ustaz, ibu kami itu jahat. Saya kata semalam kan, jahat tak jahat bukan kerja kita, dia dengan Allah. Tetap kena buat baik dengan mereka. Ada sahabat saya, dia bukan Islam, dia masuk Islam. Alhamdulillah, ustaz dah pun. Ya. Jadi mak dia yang masih Hindu duduk dengan dia sampai hari ini. Mak dia tak nak duduk dengan adik-beradik yang Hindu. Ya, mak dia duduk dengan orang anak dia. Anak dulu ni Samsing, anak dulu ni gangster Bukit Kuda contohlah kan. Ya, every night every day pukul-pukul orang. Ya, balik malam lebam-lebam. Ya, jadi mak dia masuk Islam je. Ni anak yang baik. Mak dia bukan Islam sampai sekarang ni duduk dengan dia. Mak dia kata anak yang paling baik 9 orang, inilah anak yang paling baik sekali. Sebab apa? Islam membentuk anak jadi mulia dan memuliakan ibu dia. Ya, sidang penonton, ya, di rumah misalnya insya-Allah, hati-hati dalam ayat ni boleh kata apa dia? Ya, dalam ayat ni kata apa dia? Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking-tengking mereka. Paling-paling dahsyat, paling ringan. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Cakap mulialah. Tu saya kata tadi. Mak ni kadang-kadang dia makin berumur, dia macam-macam. Orang kata dia banyak nama radonnya. Ya, tu tak kena. Hang ni aku nak makan kuih keria, hang beli donat. Kuih keria donat sama je. Tapi kuih donat gulanya hancur, kuih keria gula je berkepin. Ya, aku nak makan kuih keria, aku tak nak makan donat besar, tak muat mulut. Bukan suruh tokok sebiji buah dalam. Kita kena cakap, mak ni pun gigit lah. Takkan terhidak gigit. Hish. Nampak? Hish, itu pun haram. Nah, tu mak tu, hampa janganlah duduk tebiang dengan mak. Ya, jangan duduk tebiang pula. Jangan kamu duduk apa nama ni, duduk banyak dengan mak ni macam-macam hal. Dia ujian. Mak ni ujian. Nak jadi anak soleh ingat senang ke penonton di rumah? Ingat senang nak jadi anak soleh. Cakap duit banyak belum tentu boleh bagi duit ke mak. Cakap, nah mak, mak ni. Nampak? Mak ni kita sedang, tak ada duit sikit ke? Man, tak belanja aku baju raya, aku buruk dah. Mak tanyalah Abang Mat, pula Abang Mat kan duit juga. Cik kena, mak ni pun haram. Untung mak minta duit kat kita. Untung mak banyak mengadu dengan kita. Jangan jadi anak yang kekurangan ajarin. Nampak? Ya, saya kata tuan, makna nak bagi tahu kita ada rezeki kan, mak harap kita je. Tak apa, jangan mengut. Mak ni cek. Mak ingat cek tekan coklat ke? Kan? Mak pun, tak apa, kalau tak ada duit tak apa. Mak tak minta dah dengan hang. Sian, lepas tu meleleh yang mata kurang ajarin. Ingat adik-adik, you all still young. Still muda lagi. Ya, orang duduk dekat kampung Seri Muda. Ya? Nak bagi tahu apa dia? Tu ni mengaji agama pun kadang-kadang ni balik rumah asrama.
Ya, maknanya nak bagi kita duduk asrama lain, balik rumah Allah uji. Lina, tolong bantu. Lah mak ni, insya-Allah ya. Banyak kong boleh banyak komen. So insya-Allah, moga-moga kita beri laluan seketika untuk kita berehat. Boleh? Insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Saya di rumah, pastikan bersama saya selepas ini. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling on. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Allahu Akbar, teman-teman ya. Dengar lagu tu, teringat saya Allahyarham ya. Ustaz Asri, bila dia menyanyi nasyid dia pun menangis. Jadi saya nak menangis ni tak tergamukkan, nanti tak jadi pula program kita pada pagi ini. Saya nak beritahu pada itulah pengorbanan seorang ibu. Ibu misali, ibu sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci betul. Bukan saya nak ada orang ustaz cerita ibu je, bapak yang kami tak ada apa-apa ke? Jealous pula bapak ni kan. Dia jealous pula bapak ni. Ya, maknanya tak nak cerita lain. Contoh. Selalunya mak ni, sebab tu Nabi sebut apa nama tu, antara dia apa nama tu, ibu, kemudian baru bapak. Dia bukan, janganlah yang bapak dia kecil hati, sebab pengorbanan ibu ni dia memang tak sama macam pengorbanan bapak. Saya bapak ni, takkan saya ni perempuan pula, kan? Yang korang duk jealous pahal, ya? Aku berbapak ya? Nampak tak? Maknanya nak bagi tahu ya, ibu, mak ni satu benda, tengok ayat semalam. Ya, saya ni nampak je macam mengandung tapi beranak tidak. Ada dada tapi tak ada susu. Faham dia kan? Ni contoh dia kan. Makna nak beritahu apa dia? Mak ni siang malam 24 hours. 24 jam. Bapa anak menangis malam sabar diam je. Mak ada duk kukak bangun bangkit dan sebagainya. Menyusu, basak dan sebagainya. Ni contoh dia lah. Contoh dia. Tiba-tiba ada bapa take over tempat mak. Ada berlaku kes cerai. Maka inilah anak ni berkata saya tak nak dengan mama, dengan papa. Itu lain cerita lah. Tapi nak bagi tahu pada tuan-tuan sekalian, mak ni peringkatnya satu bila nak salin yang cukup perik. Saya tengok isteri saya salin tahulah, bagang besi. Ya, macam Hulk Hogan. Ya. Melengkung mesti katilnya. Nak cerita apa dia? Memang sakit. Dia kaedah, dia peringkat perit, susah mak ni yang mengandung. Maka sebab itulah pengorbanan ibu ini, pengorbanan bukan setakat manusia, tetapi seluruh makhluk Allah. Sama ada langit dan bumi, mereka sanjung tinggi pengorbanan seorang ibu. Saya peringkat macam tu. Sebab tu semalam cerita Al-Qamah, sikit punya hal pun, nak mengucap pun susah. Itu kecil punya hal. Kita dah orang tua ni pun, itu dia jati, kan? Nak marah dia, tak boleh, tu hak dia. Cuma nak bagi tahu, ibu-ibu sekalian, jangan mengambil kesempatan dengan kelebihan Allah bagi kat ibu-ibu. Ya sikit, anak derhaka, jangan tolong. Belajarlah memaafkan anak-anak. Ya dulu, biar dia menikah dengan budak dia pun aku suka. Kan? Aku doa biar lintang pukang. Haram. Doa anak-anak tak baik, tak boleh. Belajarlah reda dengan anak-anak. Perangai anak-anak kena faham. Jangan ambil peluang menonton Ustaz cakap ni, wah, dengar tu Ustaz cakap. Ya, ayah, ada soalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sumayah daripada Petaling Jaya. Semalam Ustaz dah terangkan berkenaan keutamaan di antara ibu mertua dan ibu sendiri. Tapi soalan saya hari ini berbunyi, bagaimana jika seorang anak perempuan dia menyakiti hati ibunya sendiri, sedangkan dalam masa yang sama dia perlu mentaati arahan suaminya? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya buat gini, yang tersirat. Mungkin mak dia duduk dengan dia. Contoh, mak mertua saya duduk dengan saya. Dalam ranking, saya tetap mengatakan dia mesti taat dulu suami dia,
kemudian taat mak dia sendiri. Ya. Akan tetapi janganlah dalam keadaan nak taat suami dalam masa yang sama menyakiti ibu sendiri. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada mak-mak mertua, ibu mertuaku pula, apa nama ni? Mak-mak mertua ni, maka mereka dah duduk dengan menantu laki dia, kena jaga diri bagi elok. Sebab tu mak mertua bukan semuanya solehah. Mak mertua bukan semuanya mengaji agama. Semua ikut emosi je. Hang aku pergi hang nikah anak aku pun dah besar mentua dah. Dah ukit sejak zaman Jerman dulu tu. Nak bagi tahu sidang penonton, tuan-tuan sekalian kat masjid ni, di rumah sekalian, nak bagi tahu soalan balik. Bila kita nikahkan anak perempuan kita seorang lelaki, kita tak ada hak apa-apa dah. Dia bagi kita duduk, laki tu, menantu laki bagi duduk, kita dah besar mentua dah. Maka jagalah hati. Kalau disakiti pun jaga hati, jangan cepat berdoa. Mulut mak ni masin. Kalau dibuang dekat laut Mediterranean pun masin mulut mak dia lagi. Ya, maknanya masin sungguh. Sampai tak tenggelam, korang ditimbul semua. Nak bagi tak terlalu banyak masin. Mana jangan mulut dalam keadaan keceluparan. Mana ya, sikit-sikit. Budak ni macam sekian. Budak ni macam binatang sekian kan. Jangan buat gitu. Saya ulang balik. Tapi masa yang sama, tolong jangan bagi isteri yang duduk, suami bagi mak duduk dengan dia, usaha kalau boleh, tetap haram, tak boleh sakit hati mak dia. Bahasa yang paling duduk dengar selalu orang duduk tanya kita ni, semalam banyak orang hantar SMS kat saya. Semua ibu-ibu. Kata apa? Mak ni ingatlah, ni bukan rumah kita. Ni rumah suami kita. Rumah suami saya. Mak ni pun sangat betul dah dia bagi duduk sini. Sakit hati tak? Aja? Sakit hati sis. Iya. Contoh kalau aku mak mentua, kalau aku mak lah, dia cakap gitu. Contoh lah kan, sakit hati. Sakit hati tak? Tapi kena sabarlah. Sebab dia nak tahan, tak apalah. Mak ni tak apa, mak terimalah. Hang buat apa kat mak. Tapi hang janganlah hang buat kurang ajar dengan lelaki hang. Bini pula nak jaga hati pula ya. Marah lelaki pula. Dah lari tentang bukan dah. Ya, ada soalan lain silakan. Banyak soalan nampak. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Saya Saiful, kelahiran Kedah, duduk di Terengganu, iktikaf di Shah Alam. Okey. Saya teringat satu hadis yang mengatakan bahawa kita cinta kepada ibu sebanyak 3 kali, tapi kepada ayah sebanyak 1 kali. Soalan saya, syurga di bawah tapak kaki ibu, tapi kunci syurga pada ayah. Bolehkah Ustaz terangkan lebih mendalam? Terima kasih. Awak suka main kunci ya? Saya kunci. Ya memang gini, dalam bahasa indah ni, syurga anak di bawah kaki ibu, syurga isteri di bawah kaki suami. Itu kena ingat. Walau bagaimanapun kita tak nafikan hak seorang bapa. Bukanlah tajuk kita ibu syurga, bapaklah neraka. Kan? Janganlah bapak kecil hati kan. Ibulah syurga, bapaklah neraka. Gejong tu. Dah saya terus terang cakap tak bapak neraka. Macam mana kalau bapak lari tanggungjawab? Tengok baru ni 3-4 hari dekat Pekan Kelang. Telur kan? Suami tinggal isteri, anak 3-4 orang. Isteri tanam ubi kayu di belakang rumah. Bukan dia nak buat bisnes, kerepek. Dia nak bagi anak makan. Tak neraka ke suami? Kalau nak sembah hukum, kita bukan Tuhan, tapi zahir. Dalam bahasa kasar, tak ada adab suami ni. Beranak 3 orang, 4 orang, tinggal rumah susah. Kalau dia tinggal, bininya millionaire, tak apa juga. Dia pula trillionaire. Sampai tidur, mandi pun dengan duit je. Bila buka shower, baru keluar duit. Kan? Tak apa. Kan? Tak ada masalah. Ini buka shower, airnya orang eneng. Sebab bilnya orang bayar. Kan? Nampak agak minta maaf dengan izin penerbit ni. Ya? Nak cerita apa dia? Nak bagi tahu apa dia? Tak neraka ke suami? Saya cakap tu diri saya. Lepas tu saya bila rumah saya marah anak saya jangan campur tangan. Nampak dah? Saya jadi penenang. Tengok je. Awak ni tidak cepat sikit. Kita gini. Gitu je.
Di luar suami penceramah, di rumah dia penceramah. Tak, ustaz takut isteri, bukan takut, memang menyeramkan. Nak cerita apa dia nak bagi tahu? Sebab saya suami pun kena respect dia. Bukan taat, hormatkan dalam Islam penting. Saya respect because ingat senang ke? Saya anak 7 orang, oi. Tak main lagi kecil-kecil. Tak main 1, 2. Nampak tak? Bila ramai faham ni lah. Bapak cari rezeki lah, alhamdulillah. Tapi isteri di sana macam mana? Kita respect dia. Kalau kita duk tengah sebab tu, ulama kata, kalau suami isteri bergaduh depan anak-anak, anak-anak tak respect kita. Wahai mereka yang berpengalaman, wahai penonton-penonton yang berpengalaman di rumah, ask yourself. Nampak tak? Tengok anak mak bapak bergugang, bercerai-berai. Ya? Lah kali dia anak respect tak? Ada anak yang sokong mak, ada anak yang sokong bapak. Mak pula, jangan boleh orang Pak Hang tu jahat. Lepas tu yang bapak lah, jangan mak kau tu, papa cerai bapak, dia diteruk sangat. Tak boleh. Ya problem, ya problems. Nampak tak? Jangan kait-mainkan dengan hubungan silaturahim antara anak dan bapa, ataupun anak dengan ibu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita doakan moga-moga insya-Allah kita ni dalam bahasa kasarnya satu benda je. Satu benda, perbuatan tak nampak sangat. Ini. Wala taqul lauma uff. Jangan kamu cakap sekurang-kurang bunyi dan sebagainya. Insya-Allah masa kita rehat seketika insya-Allah, dan pastikan sedang menonton, jangan tidur, jangan sambung tidur. Insya-Allah to be continued after commercial break. Never knowing when the end will come, traveling pathless pathway. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita kembali sekali lagi. Ayat saya baca surah An-Nisa ayat 36. Yang juga menceritakan dan membabitkan persoalan Allah pesan dekat kita, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah, dan sama lebih kurang wabil walidaini ihsana. Dengan kedua ibu bapa kita mestilah kita buat baik. Cuma hari ini, ya segmen kali ini kita membincangkan tentang ibu. So, kita lihat ya bagaimana lihatnya keperitan dan kejerihan seorang ibu tadi ni, yang mana tak lain tak bukan, ya sebut tadi syurga anak-anak di bawah kaki ibu. Dia mesti ada kait mengait. Kenapa dia tak kata syurga di bawah kaki bapa? Kan? Bukan bermakna bapa ni dia tak pernah buat baik, tidak. Tapi nak cerita pengorbanan ibu tadi, kita memang tidak boleh lawan dengan dia. Jangan adik-adik, saya ulang balik anak-anak sekalian. Siapa-siapa, bukan saya ugut. Ini bukan ugutan. Jangan masuk akta pula. Ya. Siapa-siapa yang pernah buat salah dengan mak bapak dia, kadang-kadang dia masih muda, dan bila dia kahwin, dunia ni akan tunjuk cash kat dia belum dia mati lagi. Kan? Contoh dia. Dunia akan tunjuk awal-awal sebelum mati dah ada dah. Buat salah dengan Allah sejuta kali, Allah belum dera seksa kita. Kita just one night, malam tadi, malam ni kita minta ampun, Allah selesaikan masalah kita dengan dia. Dengan mak bapak, selagi tak minta maaf lah. So macam mana kita nak buat? Dah dia meninggal dah, kita tak sedar kita jahil. Memang saya jahat Ustaz. Maka saya kata dah semalam, banyak berdoa, buat amal kebajikan, jadi diri kita anak soleh. Cari kawan-kawan ibu bapa kita insya-Allah agar menjadi orang yang ataupun anak yang soleh. Ya, itu antara dia. Ya, silakan ada soalan. Banyak soalan ni masya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haji Abdul Rahim Ahmad daripada Karya Masjid Seksen 24. Ada lagu Ibu di Madu Anak Menderita. Ibu tiri hanyalah cinta kepada ayahnya saja. Itulah nama lagu. Jadi nak tanya soalannya, tak taat kepada ibu tiri adakah dianggap sebagai durhaka? Mohon penjelasan Tuan Ustaz. Terima kasih. Saya bercadang nak bincang juga benda ni. Saya ulang balik. Apa-apa saja dalam bahasa mudah zahir, generally, siapa-siapa yang bernama mak, kita tak boleh haram untuk kita bercakap kasar dengan mereka. Itu umum. Kalau khusus lagi lah teruk.
Tambah pula itu adalah isteri bapa kita. Dan dia taraf tahap dia juga seorang ibu, wajib taat dia juga. Sebab dia isteri ibu kita. Isteri bapa kita. Biasalah suami kahwin lebih, itu perkara biasa, dibenarkan. Yang tak nak tu ya mungkin ada sebab-sebab tertentu, sama ada takut ataupun dikecutkan, dua tu je. Ya, maknanya apa dia? Bila dah kahwin wajibul ghunnah. Tu. Man arid li sukun. Maknanya tak boleh, dia mesti berdengung bila bertemu nun, apa nama ni, syaddah apa nama nun, kena dengung. Maknanya asalkan mak, asalkan isteri, bapa, wajib kita taat. Jangan pula ada orang minta maaf cakap ya ni di pengalaman ustaz, anak dia telefon, bapa dia kahwin 3 bulan, tiba-tiba bapaknya pass away, meninggal dunia. Lalu ada brother bla 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 bla, dia tak tahu yang hak faraid isteri baru bapa mesti ada walau berkahwin semalam. Contohlah kan, aku nikah ke meninggal kan. Ya, tengah-tengah nikah, baru nikah punya seronok bapa ni meninggal. Ya, ada juga je umur bapa dah 80 tahun kan, dapat anak dara 20 tahun, memang meninggal cepat. Contoh-contoh ya. Jadi nak bagi tahu pada dia, ustaz ni lain macam ustaz ni ya. Nak bagi tahu pada dia, kita wajib taat. Maka saya kata, you kena bagi juga. Dia kahwin dah 5-6 bulan lah, sebab itu hak dia ada. Ustaz, tapi ustaz dia bukan kahwin 5 bulan je. 5 bulan ke datang bulan ke, mesti. Jangan duk main ikut kepala tengkorak kita je. Faham tu? Mana jangan hukum pakai akal, tapi akal mesti pakai hukum. Dalam Islam, no compromise dalam bab perintah Allah. Semayang boleh tinggal tak kalau air sibuk? No. Boleh tak saya tak puasa sebab saya ni kerja sibuk, contohnya? Oh, tak boleh. Boleh tak saya buka-buka baju saya aurat saya? Tak boleh. No compromise. Habis orang nak buat tu, bukan dia tak ada iman, tapi imannya lemah. Macam kita lah, bukan tak belajar, tak boleh lawan mak, tapi geram juga. Ish, tu. Lepas tu orang kata, mungkin juga asuhan mak tu mungkin juga tak betul. Yes. Ya, sebab mungkin mak tu dulu asyik bagi anak minum susu tin je. Anak bila besar, Kak Ngah pergi kedai beli gula. Bunyi sebiji suara buffalo. Kemungkinan lah duk jaga dada, takut apa nama ni, badan jatuh lah, air lah. Ya. Allah bagi dekat kita susu, dekat kita dekat ni ya. Allah bagi untuk apa? Untuk anak. Kemungkinan, minta maaf jangan marah ya ibu-ibu ya. Kemungkinan. Dulu masa beranak dia beranak tapi tak didik langsung anak dengan agama. Yalah anak meluk nak balik rumah. Itu tengok. Lepas tu Nabi kata, biru auladakum ya birukum auladukum. Biru auladakum, mu buat baiklah dengan anak-anakmu. Ya birukum auladukum. Suatu masa nanti anak akan buat baik balik. Tengok. Ya, ni sebagai contoh. Ya, mungkin ada soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Fatin Nabila binti Abu Hassan daripada Sungai Buloh dan belajar di Intek Shah Alam. Soalan saya adalah, dewasa ini kita dapat lihat kebanyakan mahasiswa-mahasiswi dan remaja sendiri terlibat aktif dalam kegiatan dakwah dan melibatkan diri dalam usrah contohnya kan. Tapi pada masa yang sama terdapat segelintir daripada mereka yang mendapat tentangan daripada keluarga. So macam mana kita nak murnikan antara kedua ni, antara dakwah dan family? Terima kasih Ustaz. Pemberita kan ni bukan? Dah telinga aku kena pekuk mana gini kita kan. Bagi saya barakallahu fiki. Okey, ini pun masalah. Contoh dia ada seorang dia pergi ke Eropah. Anak perempuan dia pakai masya-Allah apa ni? Brown, crown ya ni. Seluarnya masya-Allah. Okeylah mama, okey I miss you mama, apa pergi. 3 batu balik-balik pakai baju you pakai. Tutup habis. Mak kata, "Ma, honey, where our daughter?" Kan? Betul memang Pak, Assalamualaikum mama. Tengok, mak macam histeria. Why honey, why? Dekat airport kan?
Orang tengok Bangladesh. Kan gitu. Nampak kan? Why honey why? Bukan why X Y Z ya. Tengok siapa bercakap begitu ya. Maka dia ada juga. No mama no need like this. Mama tak nak, mama tak perlu macam ini. Kenapa honey berbual macam ni? Oh, ada juga. Ini lagi teruk sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan ikut cakap dia orang. Tutik ni jangan taat, jangan dengar cakap dia orang. Dalam masa yang sama, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Syarat buat baik juga dengan dia. Macam sedari tadi kan, saya buat dengan program dakwah, itu jalan yang paling baik. Ya, tapi dalam masa yang sama, pandai-pandailah. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita pemikiran. Macam mana nak tarik, macam sahabat kita masuk Islam, ingat senang ke? Ya, saya pernah bersama dalam satu media kan, bagaimana mak dia menangis susah, maka dah balik rumah macam biasa. Dia layan mak dia, dia belanja mak, Tuhan bagi rezeki bermurah ke dia kebetulan. Dia take dia punya hati mak dia dengan duit. Tak masalah, bukan salah. Daripada mak kita nak halang kita dan sebagainya, jadi kita kena ingat. Ya, maknanya dalam masa yang sama, dakwah juga, tapi mak kena jaga juga. Dalam bahasa mudah je, mulut je. Yes. Dakwah kan pakai mulut. Hal tu lain cerita, bil lisan. Maka dengan mak pun dakwah sekali. Ya, bagaimana seorang sahabat kita daripada Sabah masuk Islam, bapak dah ambil senapang letak kat sini dah. Ya, ni cerita benar ya. Tak sini dah. Dia kata, ayah saya tawakal banyak-banyak kepada Allah. Tetap tak keluar Islam. Jadi last sekali bapaknya seorang padri gereja telah boleh menutup beberapa belas padri gereja-gereja kerana bapaknya pun masuk Islam. Allahu Akbar. Sebab kita kena pasrah. Ujian-ujian Tuhan bagi ni kena ingat. Ada mak misalnya, dapat-dapat mak pula, masa kita dah semangat, seronok dengan mak jatuh sakit, kena Parkinson, angin ahmar, paralyzed. Bayang kita dengan muka gitu, kita nak bawa mak kita depan orang. Allah, malunya aku dapat mak macam ni. Na'udzubillah. Niat pun dah tak boleh dah. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan kepada para suami, kita kena ingat bahawasanya termasuk saya sendiri, belilah, bawalah anak cucu kita, anak-anak kita, bawalah saudara-mara kita pada dia, cari mereka yang bernama ibu. Ini kita kena ingat. Supaya sekurang-kurangnya kita nanti bila sampai dewasa, sampai tua nanti insya-Allah kita juga akan dihormati oleh anak-anak kita. Jangan buat jahat dengan ibu bapa. Saya yakin dan saya jamin, bukan berdoa, anak akan buat tak baik dengan kita. Wallahu alam, naudzubillah min dzalik. Insya-Allah kita beri laluan seketika untuk berehat dan mengobrol, kita akan bertemu lagi selepas ini. Traveling light, bearing answers life on this journey. Bila ibu bapa telah dibawa pergi menuju pusara, meninggalkan kita baginya permata tak berguna lagi selain doa dari anak yang bertakwa. Wahai orang muda, janganlah derhaka kepada kedua ibu bapa. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, terharu dan terus terharu bila ibu yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita, tiba-tiba ditinggalkan begitu sahaja. Apatah kita dah hampir dengan hari Aidilfitri. Persoalannya, apakah telah kita sediakan untuk ibu kita yang masih hidup? Apakah pakaian telah kita sumbangkan? Apakah duit bulanan ataupun duit untuk bagi dia beli kuih raya dah diberikan? Yang tak mampu, misalnya, apakah telah menghubungi ibu bapa kita? Bagi mereka yang sudah meninggal ibu mereka, apakah telah dihantar kiriman kepada mereka yang berbentuk doa yang tulus dan ikhlas daripada hati anak-anak mereka? Persoalannya, teman sekalian, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita pemikiran. Fikir-fikirkanlah mana yang terbaik demi ibu kita yang kita cintai, insya-Allah. Jadi sedang penonton yang dirahmati sekalian, kita beri peluang satu soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Azhar Zulkifli. Saya punya soalan ialah pada bulan Ramadan dikatakan roh-roh kembali ke rumah.
So adakah roh ibu bapa kita atau yang meninggal tu datang? So minta Ustaz terangkan. Terima kasih. Memang ada qaul, ada sebut orang kata balik malam dan sebagainya lah. Ya, saya gini, kita jangan samakan tersyubuhat dengan satu agama yang ada kat Malaysia ni. Lepas tu dia pasang pelita supaya mak tu nampak lorang balik banyak cantik. Ya. Ingat mak tu buta ke? Ya. Kita bukan perayaan satu lagi tu ya. Tidak. Cuma gini je. Saya takut, kenapa kita duk bergaduh masalah balik tak balik? Itu je. Yang balik lalunya hantu raya je. Yang saka, yang roh yang memang buat benda yang tadi, maka dia akan cari mangsa dia balik. Selalunya gitu. Orang kata apa jenis macam jenis orang bela-bela, jenis jin dan sebagainya. Yang ni orang paling takut. Itu kadang-kadang buat macam-macam tu. Macam sefahaman bangsa satu lagi kat Malaysia ni. Itu letak kertas, letak itu sebagainya. Takut datang kekacauan dan sebagainya. Cuma persoalan saya, kalau balik pun tak balik pun itu bukan persoalan. Sebab yang penting memang kita tahu jasad balik ke tanah, roh balik kepada Allah. Walau bagaimanapun dalam hadis sebut roh ni tak boleh naik lepas langit kalau roh ni roh jahat. Malaikat kata tenang keluar je lah. Yang ni adu awang-awangan. Sebab itu kalau jadi orang terbaik jangan takut insya-Allah. Balik tak balik, anak pula baik insya-Allah akan mendapat kebaikan daripada anak yang soleh atau solehah itu tersebut. Ya, lepas tu kadang-kadang orang kita ni kadang-kadang dia ni sebab saya kata statistik kajian mengatakan orang kita ni, bangsa kita ni, orang Islam, orang-orang Melayu ni, dia doa ni payah sikit. Dia duk kepala dia duk bayangkan doa tu dalam bahasa Arab. Tak, doa bahasa Melayu. Doa selalu kat mak ayah kita insya-Allah. Ya, ini bagi contoh dia. Soalan balik ya, ada orang yang hari raya dekat-dekat dia langsung tak balik. Mak tu dia menangis, bapak pendam perasaan. Ada anak macam tu. Dia kecil tatang bagi penuh bagi elok. Ya, kadang bila dah kahwin duduk jauh, alasan susah. Duduk kadang-kadang mungkin dia bohong. Ingat bohong mak bapak ni tak selamat dunia. Nampak tak? Sebab tu ulama kata Allah, Rasul, mak bapak termasuk persoalan akidah. Memang akhlak tapi dia macam itu. Mana Allah kata tidak reda seorang yang Allah tidak, mak bapak Allah tak reda, orang yang mak bapak tak reda dekat dia. Contoh kena ingat, tapi ibu kena ingat. Ada kadang-kadang manusia yang memang anak mereka ni kahwin, suka sama suka. Yang kita pula duduk tahan dia. Ada juga mak gitu, yang keras gitu. Nak kata keras kepala, kasar sangat. Kan? Ada mak macam mak. Jadi anak ni pula dah kahwin, tak apalah, jangan baliklah. Hang jangan pijak rumah aku. Hang kahwin dengan dia, jangan pijak rumah aku. Sampai baju-baju koyak habis marah anak. Yang nak kahwin bukan awak, yang kahwin tu anak awak, kan? Mana nak beritahu, memanglah kita faham, anak-anak kena faham. Memanglah kadang-kadang mak bapak suruh jodoh anak perempuan pakai macam ni. Contohlah kan, suruh pakai lelaki yang tak sekufu dengan dia. Ada juga yang pakai yang hak maruk pakai seman dekat kedai, pakai seluar pendek, lutut hitam legam, kan? Tiba-tiba suruh kahwin, mesti dia orang tak nak, betul tak? Oh, mak tak boleh, ni anak orang hebat pula. Dalam masa yang sama, mak bapak kena pertimbangkan elok. Jangan salah kahwinkan anak, itu masalah dia. Tapi kena ingat juga orang yang kahwin tanpa pengetahuan mak bapak ni, selalunya anak-anak ni keluarga dia tak bahagia. Oleh itu bila dah ibu-ibu penonton dengar kat rumah ada anak buat macam ni, jangan doa ketidakbahagiaan dia orang. Ya Allah, aku redalah anak aku asalkan dia kahwin. Kita sekarang bukan jangan emosi. Jangan rasa orang rasa marah dan sebagainya. Memang anak hari ni, anak IT, informasi teknologi kena faham. Duk cicut. Apa dia? Kalau I nak kahwin you, datanglah bla-bla lebih kurang, mak tak bagi, kahwin lari. Hari ni jadi macam perkara biasa. Sebab tu mak bapak kena ingat benda ni. Jangan pakai ikut kata, aku hampa ingat, ustaz tu ceramah, aku tak reda, Allah tak reda. Nampak mulut. Jangan keciluparin. Nampak kan? Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, insya-Allah. So, hari raya dah dekat insya-Allah, 5-6 hari lagi. Seulang balik, apakah sumbangan kita ke mak ayah kita? Dia tunggu kita, dia telefon kita. Assalamualaikum. Angah balik tak? Cik dah balik mak Balik bang, bayar bla 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 lebih kurang kan? Baliklah, dah tak balik. Mak ingat senang ke cik nak balik? Dah, salah dah. Cakap kurang ajar dengan mak bapak. Mak, Angah tak balik mak. Angah ingat Angah nak Angah kena kerja. Sebab orang cuti, jadi Angah kena kerja. Mak, tengoklah mak, Angah nanti kalau ada masa Angah balik. Ya mak? Salah ke cakap macam tu tuan?
Allah. Salah ke cakap itu tuan-tuan sekalian. Tapi ini आप के दिल के अंदर बहुत बहुत पागल हो गया. Dalam ni ada masalah kharab, khurban ho gaya, dimag kharam hai. Apa jadi ini? Berarti seorang boleh ayat melakan bila dah besar melampau cakap dengan mak bapak. Tak mak bapak tak bekerja lagi terpelakih dia. Nampak kan? Sebab tu ingat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah membuahkan satu persoalan kepada kita, min aina ila aina, daripada perut ibu akan pergi ke perut tanah, yang mana insya-Allah moga-moga ya pertemuan kita pada kali ini ya kita doakan agar kita jadi anak yang soleh atau anak solehah. Dan jadilah walaupun kita tak pernah mengaji agama dan sebagainya, tapi ingat kesedaran daripada ilmu-ilmu yang kita buat, daripada media-media cetak, elektronik dan sebagainya, berubahlah ya untuk jadi orang yang terbaik. Kata motivator pernah saya kursus dulu, dia kata pada dia, to be nak berubah, awareness before change. Sedar diri siapa saya, baru kita boleh berubah dengan sebaiknya insya-Allah. Ya, moga-moga kita bertemu lagi insya-Allah, dan kita tutup dengan doa. Moga-moga dengan doa ini di hari penghulu bagi segala hari insya-Allah akan diberikan keberkatan hidup kepada kita, kebahagiaan hidup kepada ibu bapa kita yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, berikanlah keafiatan, berikanlah kesihatan yang baik kepada mereka ya Allah. Jika mereka telah kembali kepadamu ya Allah, cucurilah rahmat ke atas roh-roh mereka ya Allah. Kami di pagi hari yang mulia ini, moga-moga jadi anak mereka yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah kami anak yang saleh dan salihah, yang menjaga lidah kami, tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami, agar tidak menyakitkan hati para ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, jika pernah kami melakukan kesalahan kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, ya Allah, mungkin itu ketidaksedaran kami dan kejahilan kami terhadap mereka ya Allah. Oleh itu kami mohon ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan sebagai balasan ke atas anak-anak kami yang juga akan menderhakai kami sebagaimana kami telah melakukan kesalahan terhadap ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, istajib du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain siri, di lain masa insya-Allah. Allah berikan keberkatan kepada kita, dan akhir lafaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.